Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Alhamdulillah, kita masih lagi dalam perbahasan dalam surah Al-Infitar daripada ayat sambungan daripada perbahasan ayat 9, 10 dan seterusnya, yang mana pada pengajian yang lalu kita sebutkan antara yang dibahaskan pada pengajian yang lalu adalah kalla bal tukadzibuna biddin, sesungguhnya mereka bukan sahaja mereka mendustakan daripada hari kebangkitan. Dan kita sebutkan bahawa hari kiamat merupakan hari pembalasan yang sempurna, yang mana diberikan segala kenikmatan kepada orang-orang yang mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, dan diazab dengan suatu azab yang tidak boleh nak dibayangkan kepada mereka-mereka yang mendapat daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebutkan betapa perincinya, berapa detailnya azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun perhitungan yang dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, sehingga Allah menyebutkan di dalam Al-Quran wala yuzlamuna fatila wala yuzlamuna naqira, iaitu fatil ataupun naqir yang kita bahaskan, iaitu bukan hanya sebesar biji kurma, bahkan iaitu kulit yang kering daripada kurma ataupun tali yang nipis yang berada di perut kurma, biji kurma, ataupun daripada titik yang terdapat pada biji kurma itu pun, walaupun sebesar itu, akan diperhitungkan, akan dibawa di mahkamah Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan mereka-mereka yang mendapat taufik daripada Allah untuk mengerjakan amalan soleh dan mendapat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga amalan mereka melalui tidak melakukan perkara-perkara yang akan menyebabkan amalan mereka itu diambil pada hari kiamat, mereka itulah orang-orang yang berjaya. Maksudnya bukan hanya mendapat taufik untuk melakukan amal ibadah di dunia ini, bahkan mendapat taufik juga mengelakkan diri dari melakukan apa-apa kezaliman kepada manusia-manusia lain, kepada makhluk-makhluk lain, sehingga amalan itu terjaga, sehingga kita mendapat manfaat daripada pahala tersebut di hari kiamat. Dan di sini menunjukkan betapa pentingnya untuk mengelakkan diri dari melakukan kezaliman, terutamanya perkara-perkara yang terkait dengan hak-hak manusia yang lain. La ilaha illallah, yang mana Nabi SAW mengingatkan kita jangan sampai kita menjadi orang yang muflis, datang ke negeri akhirat dengan pahala yang banyak, akan tetapi diambil pahala tersebut oleh orang lain kerana kejahatan ataupun kezaliman yang kita lakukan, mengumpat orang sana, mengata orang sini, menyakitkan hati orang situ, iaitu memukul orang lain tanpa ada hak dan sebagainya. Itu akan menyebabkan seseorang menjadi seorang yang muflis waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Dan kita sebutkan juga antara perkara yang menjadi perkara yang sangat diambil berat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu diberikan larangan yang keras, iaitu daripada memberikan penyaksian yang palsu. Penyaksian yang palsu ini merupakan salah satu daripada dosa-dosa besar, yang mana apabila kita membahaskan wa inna alaikum lahafidhin, iaitu bersama kita ada malaikat-malaikat yang memberi penyaksian,
maka apabila seseorang itu memberi penyaksian yang palsu, itu merupakan salah satu daripada dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sebutkan pada pengajian yang lalu bahawa Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, akrimu murafiqukum minal malaikah, muliakanlah orang yang mendampingi kamu di kalangan malaikah. Maksudnya malaikat yang sering mendampingi kita itu ada bersama kita di mana sahaja kita berada, maka muliakan mereka dengan menjaga daripada adab apabila berada bersama mereka. Nabi melarang kita daripada menanggalkan baju, iaitu mengelakkan diri daripada menanggalkan baju tanpa ada keperluan dan sebagainya, iaitu menjaga daripada aurah. Kerana apa? Kerana bersama kita ada para malaikat. Kalau perlu, ada keperluan untuk menanggalkan baju, iaitu dengan ada doanya, dengan adabnya. Kerana disebutkan dalam hadis, malaikat yang berada di kiri dan kanan kita ini tidak akan meninggalkan kita kecuali apabila kita berada di dalam bilik mandi ataupun mendatangi ahli keluarga. Kemudian kita sebutkan bahawa antara makhluk yang paling banyak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah di kalangan para malaikah. Malaikah ada yang berada di atas muka bumi, ada yang berada di langit, ada yang mempunyai tugas-tugas masing-masing, dan kita sebutkan antara malaikat yang paling banyak turun di atas muka bumi ini adalah pada malam Lailatul Qadar. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kita pada malam Lailatul Qadar. Amin, Allahumma amin. Dipanjangkan umur kita sehingga kita dapat masuk ke bulan Ramadan dan dapat berjumpa, diberi taufik untuk menghidupkan daripada malam-malam Ramadan, khususnya malam Lailatul Qadar. Dan kita beriman, antara rukun-rukun iman adalah beriman dengan para malaikat, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mewakilkan malaikat ini untuk menjaga dan berada bersama kita. Ada di antara mereka yang bersilih ganti untuk menjaga ataupun untuk memerhatikan, untuk mengawasi daripada manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ada malaikat bersilih ganti yang menjaga di hadapan dan di belakang manusia, yang menjaga manusia itu daripada berlakunya daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu selagi mana belum datang perintah untuk sesuatu perkara berlaku kepada manusia, maka mereka akan menjaga daripada manusia tersebut. Akan tetapi bila datang waktu yang telah ditetapkan sesuatu perkara akan berlaku, maka mereka akan mengambil satu langkah ke belakang dan tidak menjaga manusia pada waktu itu, sehingga berlaku apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Maka mereka bersilih ganti siang dan malam menjaga manusia. Wa minhum raqib wa atid. Dan di kalangan mereka juga ada yang raqib dan atid, yang mencatat daripada kita punya amal perbuatan dan apa-apa yang dikatakan. Minal bulugh ila hinil wafah, daripada kita baligh sehinggalah kita meninggal dunia. Sentiasa berada bersama setiap manusia sehinggalah dia meninggal dunia. Disebutkan dalam riwayat bahawa Sayyidina Uthman bin Affan apabila dia mendatangi daripada bilik mandi, Sayyidina Uthman bin Affan apabila dia mendatangi daripada bilik mandi, maka dia akan mengambil daripada ridaknya. Dia mengambil daripada ridaknya dan diletak macam line. Dia adakan satu line di depan bilik mandi dia dan mengatakan, ha huna faq'uda, berhenti di sini wahai teman-temanku, iaitu daripada kalangan malaikat. Akramakumullah wa yadkhul ila khalah. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kamu, kata Sayyidina Uthman kepada malaikat-malaikat tersebut. Kemudian barulah dia akan masuk ke bilik mandi, iaitu dia merasakan setiap saat ada malaikat yang berjalan bersamanya dan dia memperbaiki ataupun menyempurnakan, menunjukkan adab yang sempurna apabila bersahabat dengan para malaikat, iaitu merasakan bahawa malaikat itu berjalan bersamanya, merasakan bahawa malaikat itu sentiasa mengawasinya. Maka dia pun menunjukkan
ihsan, menunjukkan adab-adab, menunjukkan kebaikan apabila bersahabat dengan para malaikat. Disebutkan dalam riwayat apabila manusia meninggal dunia, maka kedua-dua malaikat ini akan mengatakan kepada hamba Allah yang saleh apabila dia dikuburkan. Apabila dia dikuburkan, malaikat akan mengatakan, kam majlisi khairin ahdartana, berapa banyak majlis-majlis yang baik engkau telah hadirkan kami bersama kamu. Berapa banyak daripada pandangan-pandangan yang baik telah kamu perlihatkan kepada kami. Berapa banyak perkataan-perkataan yang baik telah kamu perdengarkan kepada kami. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala membalas kamu bagi pihak kami daripada kebaikan. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala membalas kamu dengan kebaikan bagi pihak kami, kerana kamu telah menjadi seorang teman yang baik. Wa nahnu dhahibani ila qabrik, dan sekarang kami akan, iaitu setelah kematian kamu, kami akan pergi duduk di kubur kamu, mendoakan kepada kamu sehingga hari kiamat. Ini untuk orang-orang salih, untuk orang-orang yang baik. Sepanjang kehidupan dia tak pergi ke tempat yang buruk, hanya hadir di tempat-tempat yang baik, hanya melihat perkara-perkara yang baik, hanya mendengar perkara-perkara yang baik, hanya bercakap perkara-perkara yang baik, membuat perkara-perkara yang baik, maka malaikat itu berterima kasih kerana telah memperlihatkan segala kebaikan sepanjang persahabatan mereka ataupun sepanjang kebersamaan malaikat bersama orang yang baik tersebut. Adapun untuk orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang jahat, maka kedua malaikat itu akan mengatakan, berapa banyak perkataan-perkataan yang keji dan kotor telah kamu perdengarkan kepada kami. Berapa banyak daripada majlis-majlis lalai dan majlis-majlis maksiat dan mungkar yang telah kamu hadirkan kami bersama kamu. Betapa banyak pandangan-pandangan yang haram, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah kamu perlihatkan kepada kami. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membalas kamu dengan kebaikan. Wa nadhhab ila qabrik, dan sekarang ni kami akan pergi ke kubur kamu dan kami akan melaknat kamu, mendoakan kehancuran kamu sehingga hari kiamat. Wal'iyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Syuf, iaitu kesan melakukan perkara yang baik itu bukan hanya apa yang kita lihat di dunia ini, hatta ada yang kita dapat cash. Kesan melakukan perkara yang buruk itu kadang-kadang kita dapat cash, bukan kadang-kadang, ada yang kita dapat cash, ada yang kita dapat di kubur, ada yang kita akan dapat di akhirat nanti. Akan tetapi walhasil, perkara buruk itu bukan hanya berlaku di dunia ini, bahkan dia akan berterusan sehingga hari kiamat. Begitu juga amalan-amalan baik. Amalan-amalan baik itu kesannya dalam kehidupan kita, kesannya dalam orang-orang berada di sekeliling kita, daripada yang kita nampak ataupun yang tidak kita nampak. Dan kebaikan itu akan berterusan hinggalah hari kiamat. Maka hendaklah kita menggunakan akal fikiran kita baik-baik apabila kita ingin membuat satu keputusan untuk melakukan sesuatu perkara ataupun mengatakan sesuatu perkara, kerana kesannya itu sangat panjang dan sangat dan berterusan sehingga ke hari kiamat. La ilaha illallah. Maka perbaikilah persahabatan kita bersama para malaikat. Hadirkan, rasakan bahawa mereka itu sentiasa berada bersama kita, mendengar, melihat, mencatat, mengawasi daripada setiap apa yang kita lakukan. Naam. Allah Subhanahu wa ta'ala iaitu menjadikan kedua mereka ataupun malaikat-malaikat tersebut sebagai bodyguard kepada kita. Akan tetapi apabila tiba perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sesuatu perkara itu berlaku, maka mereka akan berhenti dan tidak akan menjaga daripada manusia tersebut, baik daripada orang Islam, baik daripada orang kafir. Disebutkan dalam riwayat bahawa idza kadzaba ibnu adam taba'ada anhu al-malakan, apabila manusia, anak Adam berdusta, maka malaikat ataupun kedua malaikat Raqib dan Atid akan menjauhi daripada orang tersebut. Kerana apa? Kerana dia berdusta, dia berbohong. Berapa jauh malaikat akan menjauhkan diri daripada orang tersebut? Malaikat akan menjauhkan diri daripada orang tersebut itu sejauh satu batu. Satu batu kurang lebih 1.6 kilo. Nah, kerana apa? Kerana busuknya bau yang keluar daripada mulut orang yang berdusta. Dan busuk
ataupun bau busuk tersebut itu menyakiti daripada malaikat sehingga mereka terpaksa menjauhkan diri sejauh 1 kilo ataupun 1 batu, sehinggalah apabila hilang sikit demi sedikit bau busuk yang keluar daripada mulut orang yang berdusta itu, barulah malaikat akan kembali mendekati orang tersebut. Waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Itu kalau dia berdusta 1 hari sekali. Kalau dia berdusta 1 hari 10 kali, 10 kali malaikat terpaksa menjauhkan diri sejauh 1 batu kerana busuknya bau yang keluar daripada mulut orang tersebut. Dan kalau kita mengetahui tentang perkara tersebut, bagaimana mungkin kita dapat bersahabat dengan orang-orang yang berdusta? Bagaimana mungkin kita dapat berdusta? Kita sendiri tak mampu untuk berdusta. Kerana apa? Kita mengetahui bahawa busuk yang keluar daripada mulut orang berdusta itu tidak dapat ditahan oleh para malaikat. La ilaha illallah. Dan hatta kita ni di alam nyata ni, kita pun sendiri kadang-kadang tak tahan dengan orang yang suka tipu, suka berdusta. Kita sendiri tak tahan. Begitu juga malaikat pun tak tahan kerana bau yang busuk keluar daripada mulut orang yang berdusta. Kalla bal tukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafizina kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Maka mereka diberikan ingatan yang tinggi. Wa inna alaikum lahafizin, mereka menjaga dan mereka ingat akan apa yang dilakukan oleh manusia. Akan tetapi walaupun mereka diberikan ingatan yang kuat, mereka masih lagi menulis setiap apa yang dilakukan oleh manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kiraman katibin, iaitu orang-orang yang mulia, kiram, iaitu mereka tidak mulia tidak melakukan khianah, mereka mulia tidak mengada-adakan sesuatu perkara yang tidak ada, mereka mulia sehingga mereka tidak berdusta dalam apa yang mereka catatkan dan apa yang mereka lihat. Alaihimussalatu wassalam. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, maka penulisan mereka, apa yang mereka tulis dalam buku catatan itu, walaupun mereka menyaksikan perkara tersebut dan mengetahui apa yang dilakukan oleh manusia, mereka masih lagi menulis kerana tulisan itu sebagai satu bukti, sebagai satu bukti di hari kiamat nanti, bahawa manusia itu pada waktu sekian-sekian di tempat sekian-sekian telah melakukan sekian-sekian perbuatan ataupun mengatakan sekian-sekian perkataan. Lakin lamma katabuh kana awsaq. Naam, kerana mereka tidak hanya bergantung kepada ingatan mereka, akan tetapi mereka juga menggantung kepada apa yang mereka tulis sebagai saksi pada hari kiamat. Jadi kita perlu berjaga-jaga. Setiap apa yang kita buat itu dilihat oleh malaikat, diingat oleh para malaikat dan ditulis oleh para malaikat. La ilaha illallah. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui setiap apa yang kamu lakukan dan mereka tulis atas dasar ilmu. Ya'lamuna al-amra wa yaktubunahu wa hum kiram yahfazunahu. Mereka tahu setiap perkara yang dilakukan oleh manusia. Wa minhum hafazah yasununa al-insan minal jin wal hayawanat wal hasyarat. Dan sebahagian daripada malaikat, perbahasan tentang malaikat, yakni sebahagian malaikat itu tugas mereka untuk menjaga manusia daripada terkena sihir ataupun terkena daripada dimudaratkan oleh mana-mana haiwan yang berbisa dan sebagainya, kecuali apabila telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sesuatu perkara berlaku, maka barulah mereka akan berganjak tidak menjaga daripada manusia tersebut. Seperti yang kita sebutkan, sama ada manusia itu ditulis untuknya bahawa ada orang yang akan menyakitinya, ataupun ada jin yang akan mengganggunya, ataupun ada haiwan yang akan menyakitinya atau mematuknya dan sebagainya, maka pada waktu itu malaikat akan berhenti daripada menjaga daripada manusia tersebut. Disebabkan itu, disebutkan dalam riwayat bahawa apabila Sayyidina Ali mula-mula menjadi khilafah, Sayyidina Ali bin Abi Talib sewaktu dia mula menjadi khilafah, menjadi pemerintah Amirul Mukminin, maka datang kepadanya pengawal-pengawal. Ada orang, ini pengawal-pengawal nak jaga kan pemimpin dan sebagainya. Maka Sayyidina Ali bertanya, kamu ni nak buat apa? Maka pengawal tu cakap, nahrusuka, kami nak jaga kamu wahai Amirul Mukminin Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Ali pun bertanya, kamu ni nak jaga aku daripada penghuni-penghuni langit ataupun daripada penghuni-penghuni bumi?
Maka pengawal-pengawal pun mengatakan, ya Amirul Mukminin, kami tidak ada kekuatan untuk menjaga kamu daripada penduduk-penduduk langit ataupun kemudaratan yang datang daripada penduduk langit. Yang kami mampu untuk menjaga daripada orang-orang penduduk bumi kalau mereka ingin mengganggu ataupun menyakiti kamu. Maka Sayyidina Ali bin Abi Talib mengatakan, fadhhabu, pergilah kamu, kerana tidak akan berlaku sesuatu perkara pun daripada penduduk bumi, iaitu penduduk bumi tak mampu untuk mengganggu aku, menyakiti aku, sehingga pengawal-pengawal daripada para malaikah, iaitu penduduk langit, berhenti daripada menjaga aku. Selagi mana pengawal-pengawal daripada para malaikah, iaitu penduduk langit, menjaga aku, maka tidak akan ada perkara yang mampu untuk berlaku kepada aku. Dan Sayyidina Ali bin Abi Talib ini dibesarkan di rumah siapa? Di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah diberitahu oleh Rasulullah bila beliau akan meninggal dunia dan siapa yang akan membunuh dan di mana dia akan dibunuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu kepada Sayyidina Ali bahawa kamu akan ditetap di sini. Kamu akan ditetap di sini, dan Rasulullah meletakkan jari baginda yang mulia itu di kepalanya Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dan Nabi mengatakan orang yang paling celaka di umat akhir zaman ini adalah orang yang akan memukul ataupun menetak kamu di sini sehingga akan menyebabkan janggut kamu itu menjadi merah dengan darah. Maka datanglah orang tersebut yang bernama Abdurrahman bin Muljam pada 17 malam Ramadan ataupun di waktu subuh 17 Ramadan, dan telah memukul daripada kepala Sayyidina Ali sehingga darah keluar membasahi ataupun memerahkan daripada janggut Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dan Nabi SAW telah memberitahu Sayyidina Ali bin Abi Talib tentang perkhabaran pembunuhan dia ni, iaitu sebelum kewafatan Rasulullah SAW. Sayyidina Ali meninggal dunia di akhir tahun 30 setelah khilafah, iaitu Nabi SAW mengatakan bahawa khilafah Ar-Rashidah iaitu akan berterusan selama kurang lebih 30 tahun. Maka Sayyidina Ali meninggal dunia di akhir tahun ke-30 tersebut, kurang lebih baki 6 bulan sebelum berakhirnya 30 tahun khilafah Ar-Rashidah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Jadi maksudnya Rasulullah dah memberitahu Sayyidina Ali tentang kematiannya, tentang pembunuhannya itu kurang lebih 30 tahun ataupun 30 tahun lebih sebelum berlakunya perkara tersebut, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka apabila tiba ataupun apabila menjelang daripada hari pembunuhan Sayyidina Ali bin Abi Talib, maka dia pun mengatakan, di manakah orang yang akan memukul ataupun menetak kepala aku di sini sehingga akan memerahkan janggutku di sini. Aku melihat bahawa orang itu telah lambat untuk datang. Seakan-akan Sayyidina Ali bin Abi Talib tak sabar nak menunggu hari tersebut. Arahu qad abta falamma kanat al-lailah allati maka apabila tiba malam yang mana keesokan harinya dia akan dibunuh, maka dia pun melihat ke langit, maka dia mengatakan malam ini adalah malam yang telah dijanjikan kepada aku. Maksudnya esok pagi dia akan dibunuh. Jadi apabila Abdurrahman bin Muljam menetak Sayyidina Ali bin Abi Talib di kepalanya, la ilaha illallah, maka dia pun memanggil daripada anaknya. Dia memanggil daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain dan mengatakan kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain dalam keadaan, iaitu setelah dia ditetak kepalanya, dikata kalau aku hidup, maka aku yang akan memutuskan apa yang akan aku lakukan terhadap pembunuhku ataupun orang yang melakukan perkara tersebut. Wa in ana mutu, tapi kalau aku meninggal dunia, maka faqtuluh, bunuhlah dia, wala tumathiluh, akan tetapi jangan kamu sekali-kali menyiksa orang tersebut. Iaitu berpesan kepada anaknya, berwasiat kepada anaknya agar supaya tidak melebihi daripada batasan syarak apabila melakukan pembalasan. Boleh dibalas, akan tetapi tidak melebihi daripada batasan syarak. Seperti mana dia mengambil nyawa, maka ambil nyawanya balik, akan tetapi jangan pula kamu menyiksa sampailah nyawanya habis. Itu bukan cara yang diizinkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala.
La ilaha illallah. Walaupun Sayyidina Ali bin Abi Talib mengetahui bahawa orang tersebut adalah orang yang paling celaka, telah disebutkan oleh Rasulullah, orang ni orang yang paling celaka daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahawa orang ini adalah hafizul Quran, telah menghafal daripada Al-Quran. Akan tetapi seperti yang disebutkan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebahagian manusia membaca Al-Quran tapi Al-Quran tidak melepasi daripada kerongkongnya, iaitu cahaya Al-Quran, hakikat Al-Quran, hidayah yang ada di dalam Al-Quran itu tidak melepasi daripada kerongkongnya, sehingga dia hanya membaca daripada Al-Quran, akan tetapi hatinya itu tidak diisi dengan cahaya dan nur Al-Quran. Maka ibadahnya itu tidak mendatangkan manfaat. Dia menyangka bahawa membunuh Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Talib akan mendapatkan dia tempat di syurga, akan tetapi sebaliknya dia menempah tempatnya di akhirat nanti, seperti mana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang paling celaka di zaman yang terdahulu, iaitu sebelum zaman Rasulullah, adalah Qudar, orang yang bernama Qudar, orang yang membunuh daripada untanya Nabi Saleh, unta yang dijadikan mukjizat pada kaum Nabi Saleh. Qudar ini membunuh unta tersebut, maka dia orang yang paling celaka pada umat yang terdahulu. Dan Abdurrahman bin Muljam ini menjadi orang yang paling celaka di umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana telah membunuh Sayyidina Ali bin Abi Talib. Akan tetapi di sini menunjukkan adab Islam dan menunjukkan tarbiyah, didikan yang diterima oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga berpesan kepada anaknya, kalau aku meninggal dunia maka bunuhlah dia, tetapi jangan kamu sekali-kali menyiksakan orang tersebut. La ilaha illallah. Dan ini tidak berlaku kecuali dalam syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam madrasahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada di zaman, di mana-mana zaman kemanusiaan, ataupun tidak ada di tamadun-tamadun kemanusiaan yang dapat melihat keadilan seperti mana yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mendengar orang claim, dia kata apa? Dia kata, oh, kita ni menegakkan daripada hak-hak kemanusiaan dan sebagainya, akan tetapi perbuatan mereka mengatakan sebaliknya. Mereka kononnya menegakkan hak kemanusiaan, hak haiwan, hak wanita, hak itu dan ini, akan tetapi apa yang mereka tunjukkan dengan perbuatan mereka itu berlawanan daripada apa yang mereka katakan. Adapun hakikat menegakkan hak-hak kemanusiaan, ianya tidak datang kecuali daripada agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu baik daripada adabnya, baik daripada undang-undangnya, baik daripada memelihara daripada hak-hak kemanusiaan, tidak datang melainkan daripada agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala kurniakan kesempurnaan dalam mengikuti daripada setiap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana di situ terdapat kejayaan kepada kita di dunia, di barzakh dan di akhirat. Ya'lamuna ma taf'alun, kata Allah Subhanahu wa taala, iaitu mereka mengetahui sehingga mereka mengetahui dengan pengetahuan yang sangat luas, iaitu mereka ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat tentang manusia itu merupakan satu ilmu yang sangat meliputi, akan tetapi tidak dapat dibandingkan dengan keluasan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk menulis daripada amalan-amalan manusia, mereka mengetahui setiap apa yang mereka tulis itu, sehingga amalan-amalan hati ataupun apa-apa yang terkandung dalam hati manusia itu, mereka dapat mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala to a certain extent beri ilmu kepada malaikat itu untuk mengetahui apa yang terdapat dalam isi hati manusia, yang mana isi hati manusia itu terkadang dapat dilihat ataupun terzahir melalui perbuatan mereka. Jadi mereka akan perhatikan, ini dia buat amalan soleh tapi dia ada sifat takabur, dan takaburnya itu, berbangga dirinya itu sampai ke darjat banyak-banyak. Orang ini dia merasa bangga dengan amalannya, berbangganya dengan amalan ataupun perbuatannya itu banyak-banyak. Orang ini tertipu dengan
ataupun dengan kepandaiannya, atau dengan ilmunya, atau dengan amalannya. Orang ini dia hasad, dan hasadnya banyak mana. Orang ini dia tak puas hati dengan orang lain, ataupun berburuk sangka dengan orang lain. Maka para malaikah, mereka sentiasa iaitu mengawas ataupun sentiasa memerhatikan daripada apa yang dilakukan oleh manusia dengan ilmu yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Makin banyak ilmu, makin mereka teliti dalam memerhatikan sesuatu perkara. La ilaha illallah. Akan tetapi ilmu mereka itu hanya sampai ke satu tahap, sampai ke satu tahap yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka berhenti di situ. Sebab itu terkadang disebutkan dalam hadis ataupun disebutkan dalam riwayat, malaikat menulis bahawa si fulan bin si fulan dia melakukan amalan soleh, dia telah lepas daripada riak, dia terlepas daripada berbangga dengan amalannya, dia terlepas, maksudnya dah lepas berbagai-bagai stages dalam melakukan amal soleh, sehingga amalan solehnya itu diangkat oleh malaikat. Kerana apa? Kerana kadang-kadang malaikat, kalau amalan soleh itu tidak menepati daripada kriteria yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka amalan soleh itu tidak akan dapat lepas naik ke langit. Akan tetapi kadang-kadang ada juga kriteria yang terakhir itu ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hatta malaikat tak tahu. Malaikat tengok nampak macam ikhlas. Dia buat amalan tanpa ada riak, tanpa ada hasad, tanpa ada sifat-sifat yang buruk bersama amalan itu. Akan tetapi apabila sampai amalan itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah mengatakan, hamba aku itu apabila dia melakukan amalan tersebut, dia buat bukan kerana aku, dia buat kerana orang lain, waliyadzubillahi tabaraka ta'ala, maka amalan itu ditolak walaupun telah lepas di sisi para malaikat. Walaupun di mata malaikat amalan itu diterima, akan tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana ilmu Allah itu maha meliputi, lebih luas daripada ilmunya malaikat, maka Allah menolak daripada amalan tersebut. Maka disebabkan itu, hatta orang-orang salih bila melakukan amalan yang baik, mereka takut. Kerana mereka tak boleh nak meyakini bahawa ada sesuatu pun daripada amalan mereka yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga bila mereka tak tahu amalan itu diterima atau tidak, mereka merendahkan diri di hadapan Allah dan merendah diri di hadapan manusia, tidak berbangga dengan amalan mereka. Adapun orang-orang yang tertipu dengan amalan mereka confident, rasa amalan mereka itu diterima oleh Allah, maka dia rasa berbanggalah. Dia rasa diri dia lebih hebat daripada orang lain, dia rasa amalan dia iaitu salat dia lebih baik daripada orang lain, ilmu dia lebih baik daripada orang lain, pakaiannya lebih sempurna daripada orang lain dalam menutup aurat dan sebagainya, kerana dia tertipu dengan amalan, waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. La ilaha illallah. Naam. Dan malaikat-malaikat ini diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memerhatikan manusia. Terkadang manusia masuk ke dalam tandas, dia akan berada di luar, seperti yang kita sebutkan tadi. Dan sekarang ni kita hidup di zaman teknologi, yang mana kamera-kamera ni ataupun dengan adanya internet dan sebagainya, kita boleh mengawasi. Contohnya, kita letak CCTV dekat rumah, kita berada di luar rumah, kita boleh melihat apa yang berlaku di rumah. Kita ada pejabat, kita ada office, kita letak CCTV dekat office, walaupun kita tidak berada di office, kita dapat tahu apa yang berlaku di office. Wahakadha. Ini teknologi manusia. Akan tetapi teknologinya Allah Subhanahu Wa Taala yang dipasangkan kepada para malaikat itu lebih hebat dan lebih jauh. Memorinya lebih besar, ingatannya lebih kuat, dan iaitu dan apa yang ditulis, apa yang dirakam oleh malaikat itu lebih teliti. La ilaha illallah. Naam. Dan di kalangan malaikat juga ada malaikat-malaikat yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghadiri daripada majlis ilmu dan majlis zikir. Yang ini tadi kita sebutkan, malaikat ini merupakan makhluk yang paling banyak dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada malaikat di langit, ada malaikat di bumi, ada malaikat yang bersama manusia untuk menulis amalan mereka, ada malaikat yang bersama manusia untuk menjaga manusia agar supaya tidak berlaku perkara-perkara yang tidak tertulis untuknya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga malaikat
yang tugasnya hanyalah untuk menghadiri daripada majlis zikir dan majlis ilmu. Apabila mereka melihat majlis zikir ataupun majlis ilmu, mereka akan mengajak kawan-kawan mereka, halummu ila talabatikum. Berapa banyak yang hadir ke dalam majlis zikir, majlis ilmu, mereka ni akan makin ikhlas, ataupun majlis zikir ataupun majlis ilmu itu makin banyak malaikat-malaikat yang akan hadir, dan mereka akan hadir secara berkumpulan-berkumpulan. Satu kumpulan akan duduk dekat atas ahli majlis zikir tersebut, kemudian malaikat lagi satu akan duduk di atas malaikat yang di atas ahli majlis zikir, kemudian ada malaikat lagi satu kumpulan yang akan duduk berkumpulan sehinggalah ke langit dunia. La ilaha illallah. Naam. Dan apabila majlis ilmu itu atau kumpulan-kumpulan malaikat itu tiba ke langit, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bertanya kepada malaikat tersebut, bagaimana kamu melihat hamba-hambaku? Maka malaikat itu akan mengatakan, kamu lebih mengetahui tentang hambamu ya Allah. Mereka itu mensucikan kamu, memuji kamu, berzikir kepada kamu. Maka di akhir perbualan malaikat bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengatakan kepada malaikat tersebut, ushhidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Aku mengambil saksi kepada kamu, ataupun aku menjadikan kamu saksi wahai malaikat-malaikatku, bahawa aku telah mengampunkan kamu. La ilaha illallah. Dan para malaikat ini apabila mendapati kita berada dalam majlis zikir, dia akan mengikuti apa yang kita lakukan dalam majlis-majlis zikir. Kalau kita bersalaman satu dengan yang lain, sebagai contoh, mungkin sekarang ni waktu Covid tak ada bersalaman, tapi kalau kita hadir majlis zikir, setelah selesai majlis zikir ataupun setelah selesai solat, selagi mana kita tidak berpisah, tidak beransur, beredar, maka kalau kita bersalaman, malaikat-malaikat pun akan sibuk bersalaman di antara satu dengan yang lain dengan kita juga. Wahum yatasafahun ma'akum. Dia pun akan bersalaman dengan kita walaupun kita tak nampak. Kadang-kadang ada kita bersalaman dengan satu orang manusia di hadapan kita, akan tetapi pada hakikatnya bersama orang tersebut ada banyak malaikat-malaikat yang bersalaman. Kadang-kadang ada 2 malaikat, kadang-kadang ada 5 malaikat, kadang-kadang ada 10 malaikat. Kerana apa? Kerana malaikat-malaikat ini tugas dia tak ada lain kecuali menghadiri majlis zikir dan melakukan apa sahaja yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam majlis tersebut. La ilaha illallah. Apabila mereka bersalaman, mereka bersalaman. Apabila ahli majlis itu berzikir, dia akan berzikir. Apabila ahli majlis berdoa, mereka akan mengaminkan doa orang-orang yang berada di dalam majlis tersebut. Maka sungguh rugi orang-orang yang tidak menghadiri daripada majlis ilmu dan majlis zikir, kerana di mana ada malaikat, di situ adanya rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, di situ turunnya keberkatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada juga malaikat yang tugasnya itu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada mula dia diciptakan sehingga hari kiamat, dia berdiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada golongan yang seterusnya, daripada mula dia diciptakan sampai hari kiamat, tugasnya hanya rukuk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada malaikat yang lain yang hanya tugasnya bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apabila tiba hari kiamat, mereka akan berundur ataupun beredar dari tempat ibadah mereka dan berkumpul di padang mahsyar, dan mereka akan mengatakan, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan, subhanak, maha suci engkau ya Allah, kami tidak melakukan ibadah seperti mana yang sepatutnya kami menunaikan ibadah kepada kamu, dan kami tidak kenal akan kamu ya Allah seperti mana yang kami sepatutnya mengenal kamu. Ini yang dikatakan oleh orang yang kehidupan mereka itu digunakan, umur mereka itu digunakan sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah, tapi masih merasakan mereka tidak menunaikan hak ibadah dan hak pengenalan kepada Allah seperti mana yang sepatutnya ataupun sewajarnya. Dan setiap orang yang mengenal Allah,
Dan setiap orang yang mengetahui akan keagungan Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui kekurangan kelemahan diri masing-masing. Bila kita mengetahui keagungan Allah, kehebatan Allah, kekayaan Allah, kekuasaan Allah, maka kita akan mengetahui betapa lemahnya kita, betapa kerdilnya kita, betapa kurangnya kita dalam menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, walaupun banyak mana kita telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak mempunyai apa-apa melainkan untuk merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan-kekurangan kita, dan merendahkan diri kita dan menghina diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan makin kita menghina diri kita, makin seseorang itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, ya'lamuna ma taf'alun, maka mereka mengetahui, itu malaikat-malaikat mengetahui apa yang dilakukan oleh manusia. Akan tetapi banyak mana pun pengetahuan yang Allah berikan kepada malaikat itu, ataupun banyak mana pun pengetahuan yang Allah berikan kepada mana-mana makhluk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun di antara mereka yang meliputi ilmu mereka itu tentang perkara-perkara yang ghaib. Malaikat pun tak tahu secara hakikatnya ataupun sepenuhnya tentang ilmu ghaib. Para nabi pun tidak mengetahui tentang ilmu ghaib. Begitu juga para kekasih Allah Subhanahu wa taala, tidak ada manusia, tidak ada jin yang merangkumi ilmu mereka itu tentang perkara-perkara yang ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah." Katakanlah wahai Rasulullah Muhammad, tidak ada yang mengetahui di bumi ataupun di langit tentang perkara ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada." Allah Subhanahu wa taala lah zat yang maha mengetahui tentang perkara-perkara yang ghaib dan tidak dizahirkan, iaitu tidak diberikan kepada sesiapa ilmu ghaib itu kecuali kepada orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada para nabi dan rasul. Dan dikatakan bahawa dan apabila Allah nak berikan ilmu ghaib itu kepada seseorang, dihantarkan malaikat untuk menjaga agar supaya ilmu ghaib itu tidak terbocor dan sebagainya. Wahakadha. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada mana-mana makhluk yang dapat merangkumi daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala kecuali apa yang diizinkan Allah untuk diberikan daripada ilmu. Dan akhirnya, penghujungnya, yang diberikan kepada manusia itu hanyalah sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak kamu diberikan daripada ilmu itu kecuali sedikit. Kalau digabungkan seluruh ilmu manusia, seluruh ilmu jin, seluruh ilmu malaikat, bahkan keseluruhan makhluk itu, kalau dikumpulkan ilmu yang Allah berikan kepada mereka, nak dibandingkan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu, kala syai', seperti satu jarum diletakkan di dalam air dan diangkat, maka itulah sahaja ilmu yang ada pada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala kalau nak dibandingkan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hakikat ilmu yang berada pada manusia, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui dan kamu wahai manusia sesungguhnya tidak mengetahui. Walaupun kita ada macam-macam subjek yang dibelajar, ilmu tentang tubuh badan, ilmu tentang haiwan, ilmu tentang planet, ilmu tentang macam-macam jenis ilmu yang ada yang dipelajari di atas muka bumi ini, akan tetapi pada hakikatnya itu merupakan sangat sikit kalau nak dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak dikumpulkan ilmu daripada zaman Nabi Adam AS sehingga hari kiamat nanti, walaupun setiap tahun kononnya ada penambahan ilmu, ada iktisyafat, iaitu perjumpaan-perjumpaan baru daripada sains dan sebagainya, akan tetapi ilmu-ilmu tersebut pada hakikatnya adalah sangat sedikit kalau nak dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ala ya'lamu man khalaq, tidakkah kamu mengetahui sang pencipta, wa huwal latiful khabir, iaitu Allah Subhanahu wa taala maha lembut dan maha mengetahui. La ilaha illallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala
menyebutkan innal abrara lafi na'im, diulangi lagi sekali tentang al-abrar. Innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang baik itu sentiasa berada dalam kenikmatan. Disebutkan dalam riwayat, fil hadis, disebutkan dalam riwayat bahawa mereka disebutkan al-abrar, orang-orang yang baik, orang-orang yang berbakti. Kerana apa? Kerana apabila mereka menjadi seorang anak, mereka berbakti kepada ibu bapa, dan apabila mereka jadi ibu dan ayah, mereka memudahkan daripada anak-anak tersebut untuk berbakti kepada mereka, ataupun mereka juga berbakti kepada anak-anak. Ma ya'rifuna minhum illal bir, mereka ni hanya mengetahui kebaikan. Innal abrar, orang yang banyak melakukan kebaikan, tak tahu nak melakukan kejahatan, hanya mengetahui bagaimana nak melakukan kebaikan. Dan dalam pepatah menyebutkan al-abrar la yu'zun syai'an hatta dhar, dan orang-orang yang baik ini tidak tahu nak menyakiti orang lain, bukannya orang lain, hatta adzar, hatta sebesar zarrah itu mereka tak tahu nak menyakiti orang lain. Barru wa sadaqu fi ahdihim Allah, mereka melakukan amalan-amalan kebajikan dan bersungguh-sungguh dalam menunaikan janji mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala, iaitu menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka hatta makhluk, segala makhluk ciptaan Allah itu tidak mereka zalimi, tidak mereka sakiti, kerana itu merupakan salah satu daripada janji yang telah diambil bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang baik ini berada dalam kenikmatan. Mereka berada dalam kenikmatan pada hakikatnya di penghujung hayat mereka. Apabila mereka berada di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan hakikat kenikmatan dan kesempurnaan daripada kenikmatan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan mereka syurga yang mana mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, yang mana kenikmatan syurga itu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas dalam fikiran manusia. Akan tetapi mereka juga, orang-orang yang baik ini, berada dalam kenikmatan pada permulaan kehidupan mereka. Kerana apa? Kerana adraku lima khuliqu, mereka memahami apakah maksud mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka memahami maksud utama, tujuan utama kita diciptakan, iaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita mengetahui bahawa kita ini tidak diciptakan melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mengetahui perkara tersebut itu adalah satu nikmat daripada Allah. Kemudian kita menunaikan tugas apa yang kita diciptakan, itu juga merupakan nikmat daripada Allah. Melakukan amalan salih, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, barang siapa yang melakukan amalan salih, sama ada lelaki ataupun wanita ataupun perempuan, sedangkan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kehidupan yang baik buat mereka. Maka itu juga adalah nikmat. Lakukan amalan salih itu nikmat, dan kemudian diberikan nikmat lagi. Natijah daripada beriman dan beramal salih adalah diberikan pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala, kenal akan Allah Subhanahu wa taala. Maka kenal akan Allah itu merupakan satu nikmat yang besar juga. Beribadah kepada Allah, kenal kepada Allah, itu kesemuanya adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Innal abrara lafi na'im. Kemudian mereka sempurna dalam berinteraksi dengan Allah dan sempurna dalam berinteraksi dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di kalangan hamba-hambanya, manusia ataupun haiwan dan sebagainya. Maka itu juga merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap apa yang mereka lakukan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga nikmat, dilipat kali gandakan pahala ganjaran, juga nikmat. Tawallahum bihifdhihi wa zadahum min lutfihi wa atfihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka di dunia, di barzakh dan di akhirat, memberikan layanan-layanan VIP oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang-orang yang innal ladzina amanu wa 'amilus salihat, yang beriman dan beramal salih, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, iaitu mendapat layanan daripada Allah itu dengan jannatul firdaus, syurganya firdaus. Mereka diselamatkan, mereka diberikan
diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada perkara-perkara yang mendatangkan penyesalan dan kerugian di dunia, di barzakh, di mahsyar dan di akhirah. Itu juga pada hakikatnya adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka innal abrara lafi na'im, di sini sesungguhnya orang-orang yang baik itu berada dalam kenikmatan di dunia, kenikmatan ketika nak meninggal dunia, kenikmatan ketika masuk dalam alam kubur, dan malaikat juga mendoakan mereka seperti yang mana kita sebutkan tadi. Malaikat memuji mereka, malaikat mendoakan mereka sehingga hari kiamat. Dan di penghujungnya mereka mendapat dimasukkan ke dalam syurga, dan mereka mendapat kebersamaan bersama orang-orang saleh, dan yang paling utama, yang paling agung adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diizinkan untuk melihat kepada wajahnya Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana yang selayaknya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mendapat keridaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila mereka masuk ke dalam syurga, akan dikatakan kepada mereka, innalakum, sesungguhnya buat kamu akan hidup selama-lamanya dan kamu tidak akan mati, dan buat kamu akan menjadi muda selama-lamanya, kamu tidak akan menjadi tua, dan buat kamu adalah kesihatan dan kamu tidak akan sakit selama-lamanya, dan buat kamu adalah kenikmatan dan kamu tidak akan merasa bosan ataupun merasa boring selama-lamanya. Sebabkan itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, wa ma indallahi khairun lil abrar, dan apa-apa yang berada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu buat orang-orang yang abrar adalah yang terbaik. Apa yang Allah sediakan buat orang-orang yang baik itu adalah yang terbaik. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita, golongkan kita bersama orang-orang yang baik, diperlihatkan kepada kita wajah orang-orang yang baik, menjadikan teman-teman kita di dunia ini adalah orang-orang yang baik-baik, dan dijadikan kita, ahli keluarga kita, anak-anak kita ini sentiasa bersahabat, berteman, mendampingi daripada orang-orang yang baik, hingga kita pun dipilih untuk menjadi orang baik. Alhamdulillah, di penghujung ini kita berada pada bulan yang penuh dengan keberkatan, iaitu bulan Rejab, bulan yang mana diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana yang disebutkan di dalam Al-Quran, inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. 4 bulan yang diagungkan oleh Allah, iaitu bulan Rejab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Maka Alhamdulillah kita berada pada hari yang pertama, yang mana dianjurkan kita pada bulan Rejab ini untuk memperbanyakkan istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menguatkan semangat kita dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memperbaharui azam kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memperbaiki hubungan kita bersama Allah Subhanahu Wa Taala melalui hubungan kita bersama salat. Kita perhatikan bagaimana salat kita, memperbaiki hubungan kita bersama Allah melalui kalamullah, iaitu Al-Quran. Bagaimana hubungan kita bersama Al-Quran, memperbaiki hubungan kita bersama Allah melalui zikir-zikir. Bagaimana kita dapat sempurnakan zikir-zikir kita harian-harian, yang mana kita telah tetapkan selawat kita, istighfar kita, daripada la ilaha illallah kita, berapa banyak yang kita tetapkan, kita cuba untuk jaga agar supaya melalui amalan-amalan ini, dengan memperbaiki daripada salat, memperbaiki daripada bacaan Al-Quran dan zikir-zikir, ini akan memperbaiki hubungan kita bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disebutkan mereka-mereka yang menjaga daripada kemuliaan bulan Rejab akan diberikan taufik untuk menjaga kemuliaan pada bulan Sya'ban, dan mereka yang menjaga daripada kemuliaan bulan Sya'ban akan diberikan taufik untuk menjaga daripada kemuliaan bulan Ramadan. Dan orang yang menjaga kemuliaan Ramadan akan diberikan taufik untuk untuk menjaga daripada kemuliaan sehingga Ramadan yang lain, iaitu mendapat keberkatan bulan Ramadan ini, seperti mana yang disebutkan dalam hadis, Ramadan ila Ramadan mukaffirat, daripada satu Ramadan ke satu Ramadan itu akan menjadi asbab diampunkan dosa. Maka kalau kita menjaga daripada memperbaiki hubungan kita bersama Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimaksudkan daripada menjaga kemuliaan iaitu cuba bersungguh-sungguh melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan bersungguh-sungguh meninggalkan daripada larangan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita mendapat daripada keberkatan bulan tersebut secara sempurna. Dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala beri kita taufik untuk memperbanyakkan istighfar pada bulan Rejab, yang mana Rejab ini dikatakan bulannya Allah dan bulan istighfar, bulan Sya'ban, bulan Nabi dan bulan selawat.
ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bulan Ramadan itu bulan umatnya Nabi, dan bulan untuk diperbanyakkan daripada bacaan Al-Quran. Dalam hadis disebutkan, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira. Berilah berita gembira kepada mereka-mereka yang mendapati banyak istighfar di dalam buku catatan mereka. Dianjurkan untuk kita istighfar rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali selepas solat fardu subuh, dan rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali setelah solat isyak. Dan juga dianjurkan untuk kita bacakan Sayyidul Istighfar 3 kali di waktu pagi dan 3 kali di waktu malam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Maka ini merupakan Sayyidul Istighfar, istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Moga-moga kita mendapat keberkatan istighfar dan mendapatkan daripada keberkatan dan rahsia yang Allah berikan kepada orang-orang yang memperbanyakkan istighfar. Dan antara perkara yang paling agung adalah innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai, mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat dan banyak membersihkan diri mereka daripada kotoran. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala terima daripada amalan kita, terima daripada majlis-majlis yang kita lakukan, majlis ilmu, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala manfaatkan kita dengan apa yang didengarkan dan menjadikan kita orang yang banyak mendatangkan manfaat fi dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-qutri untha wa dhakar, rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan fi'lan karama وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.